minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Ya Tuhan, ya semoga Tuhan Imam, Pak Mursi, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Syaban dan meninggalkan Rajab, dan kita selamat untuk menyambut Ramadan insyaAllah. Dan satu peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban ialah pertukaran kiblat umat Islam daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Untuk kita kenal sama-sama peristiwa yang besar ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhaka bis-sama' falanwallannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa inna atina al-kitaba ya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Surah Al-Azim. Maka telah kami lihat wajah kamu berbalik-balik ke langit, dan palinglah wajahmu apa yang kamu radai, maka palinglah ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, dan palinglah wajahmu ke masjid, ke arah Masjidil Haram. Wa sama kuntum, wala mana kamu ada, fawalli wajhakum syatrah, maka adalah halakan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang yang diberikan kitab, mereka benar-benar mengetahui bahawa pertukaran kiblat itulah benar-benar perkara yang hak daripada Tuhan mereka, dan Allah tidak pernah lupa dengan apa yang mereka lakukan. Inilah peristiwa yang besar berlaku pada 15 Syaban tahun kedua Hijrah, pertukaran daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yang kemudiannya kita lihat selama 15 bulan Rasulullah berpaling ke kiblat Baitul Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat ini, dan turun ayat ini dalam hadis yang mulia, turun selepas 16 bulan ataupun 17 bulan Rasulullah berpaling ke Masjidil Aqsa. Dan apabila sampai ayat turunnya qad nara taqalluba wajhaka fis-sama', maka Rasulullah berpaling ke arah Masjidil Haram. Peristiwa itu berlaku yang diriwayatkan dalam peristiwa besar ialah daripada berpaling kepada Jerusalem ataupun Masjidil Aqsa yang terletak di Jerusalem sekarang ataupun di Palestin sekarang, dan arah Mekah ialah ke selatan. Ketika di Madinah pada awal solat dilakukan ke arah kiblat menuju ke utara, iaitu ke arah Masjid Aqsa. Tetapi apabila perintah ini diturunkan ketika Rasulullah sedang bersolat, maka Rasulullah hampir 180 darjah berpaling ke arah selatan, dan di Madinah kita berpaling ke arah selatan, ke arah Masjidil Haram. Dan kita lihat ketika ini peristiwa itu berlaku ketika di Masjid Kiblatan yang kita sentiasa jadikan satu kunjungan ziarah kita ketika mengunjungi Madinah. Di sinilah peristiwa yang besar itu berlaku, dan dicatatkan dalam satu hadis yang panjang yang dikatakan bahawa Rasulullah menziarahi seorang wanita Bani Salamah yang namanya Ummu Bashir, dan perempuan ini telah menyediakan makanan untuk bagi Rasulullah SAW. Maka pagi azhar, maka tiba waktu zuhur, Rasulullah SAW bi ashabihi Masjidil Qiblataini. Lalu Rasulullah bersolat dengan para sahabat di sebuah masjid yang sekarang kita sebut Qiblatain. Falamma salat rakataini umira an yatawajjaha ila Ka'bah. Dan selepas 2 rakaat Rasulullah bersolat, maka turun ayat tadi, waqad nara taqalluba wajhaka fis-sama', maka Rasulullah berpaling ke belakang. Cuba bayangkan dalam satu saf yang penuh macam masjid ini barangkali, Rasulullah di depan menghadap ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ayat ini selepas rakaat yang kedua, maka Rasulullah berpaling, maka dia menghadapi para sahabat. Lalu Rasulullah berjalan di tengah-tengah saf menuju ke belakang, dan para sahabat juga turut berpaling mengikut Rasulullah. Dan sami'na wa ata'na, apa yang dilakukan Rasulullah, maka para sahabat melakukannya. Maka saf yang paling akhir selepas berpaling menjadi saf yang paling awal,
Dan itulah yang berlaku, dan dikatakan peristiwa ini berlaku pada 15 Syaban pada tahun kedua Hijrah. Dan selepas selesainya 2 rakaat, nazalahil wahyu bitahwuli ila al-qa'atil musyarrafah fi qouli ta'ala qad aratakum wajhaka bis sama, dan ayat tadi yang turun tadi, maka Rasulullah segera berpaling ke arah Mekah. Dan maka masjid yang sedang Rasulullah bersolat dengan para sahabat ketika solat zuhur tadi dinamakan Masjid Qiblatain, yang kita sentiasa kunjungi bila kita sampai ke Madinah. Dan 2 rakaat ke arah Masjidil Aqsa, 2 rakaat lagi ke Masjidil Haram. Dan itulah peristiwa yang berlaku di 15 Syaban. Kita hari ini kita melawat Masjid Qiblatain ini, sama ada waktu-waktu yang pagi ataupun petang, sentiasa penuh dengan para jemaah, dan lebih lagi para jemaah daripada Asia Tenggara. Cukup mereka tidak akan miss masjid ini. Kalau kita pergi, kebanyakannya lah pengunjungnya kita tak akan, dan kita tahu bahawa pengunjungnya lah kebanyakan daripada Asia Tenggara, tuan-tuan. Inilah dalam masjid tersebut sekarang, yang telah dibina berkali-kali. Dibina ketika zaman kerajaan Umayyah, kemudian dibina lagi ketika zaman perintah yang kemudian, dan akhir sekali dibina ketika Raja Fahad. Masjid ini ada 2 mihrab. Satu mihrab yang asal menuju ke Masjid Al-Aqsa, dan satu lagi yang menghala ke Masjidil Haram. Dan itulah Masjid Qiblatain yang sungguh terkenal ini. Dan di tepinya, tuan-tuan boleh baca, di sinilah Rasulullah bersolat waktu zuhur dan perpindahan atau pertukaran kiblat Islam daripada Mekah, daripada Masjid Al-Aqsa menuju ke Masjidil Haram, tuan-tuan. Kiblat ini ada 2 sebagaimana disebutkan tadi, dan sekarang wujud telah berubah begitu banyak daripada apa yang asalnya, tetapi lokasi yang sama. Inilah pemandangan sekarang. Inilah ke arah kiblat, ke arah mihrab, ke arah Masjidil Haram, dan yang belakangnya asalnya ke Masjidil Aqsa. Kita cuba lihat dari segi mufalak. Kalau kita lihat daripada Masjidil Aqsa menuju ke Madinah dan ke Mekah, seolah-olah daripada utara sikit saja lari ke sebelah kanan untuk dapat kiblat Mekah. Sebab koordinat Masjidil Aqsa ialah 31.7683 utara, 35.2137 timur. Dan kita lihat Madinah hampir 39.56 timur. Maksudnya hanyalah sedikit saja ke sebelah timur. Madinah sedikit saja ke sebelah timur daripada Baitul Maqdis, daripada Baitul Aqsa. Kemudian Mekah ini hampir sama. Mekah 39.8579 utara, timur maksud saya. Maksudnya timur di antara Madinah dengan Mekah hampir sama. Maksudnya kita menghala ke arah Mekah tepat ke selatan, dengan sedikit lencongan sebanyak 4 darjah. Kalaulah di Madinah dengan Mekah 4 darjah tidak terlalu jauh kalau kita menghadap ke selatan. Tetapi kalau kita di Malaysia, silap 1 darjah dia lari 122 km. Masjid di alam Melayu kebanyakannya salah kiblat, sampailah kurun 20. Umpamanya Masjid Istiqlal, bukan Istiqlal, Masjid Batawi yang silap kiblat bertahun-tahun. Dan sampai sekarang saya mengunjungi di Banjarmasin, saya pergi beberapa tahun lepas, didapati 70% kiblat masjid di Banjarmasin tersilap arah kiblat. Disebabkan ada kitab Jawi kita. Pada mula Islam sampai di sini, barangkali lah wallahu alam, umat Islam yang membawa mesej Islam ke sini, mereka mengatakan kiblat ialah ke arah ini, mereka tunjuk arah itu. Dipahami oleh orang Melayu ke arah barat, tetapi bukan tepat ke barat, tetapi ada lencongan. Tetapi kebanyakan masjid yang dibina di Banjarmasin kebanyakannya tepat ke barat. Oleh sebab itu sekarang mereka sedang memperbaiki. 76% masjid Banjarmasin silap. Masjid besar Demak pun salah. Masjid yang dibina oleh Wali Songo di Demak, Jawa pun salah. Apabila kita ada alat yang cukup canggih sekarang, setiap masjid di Selangor pun kita semak satu persatu, termasuklah Sungai ini barangkali.
Inilah satu perkara yang besar bagi umat Islam, sebab syarat wajib sah solat ialah mengetahui kiblat yang tepat. Tuan-tuan, kita lihat Madinah Mekah 200 km, tepat di utara, hampir tepat. Dan Jerusalem kiblat asalnya lencur sikit ke kiri, mana ke barat. Dan itulah kedudukan. Dan kita lihat hari ini penjuru Kaabah ini yang namanya Rukun Yamani, Rukun Iraqi dan sebagainya ini, kalau kita lihat hari ini, dia menuju ke 4 benua besar dunia: benua Eropah, benua Amerika, benua Afrika dan benua Asia. Seolah-olah 4 penjuru yang kita sebut sebagai Rukun Yamani, rukun lain-lain ini menuju ke 4 benua yang terkenal sekarang. Seolah-olah itulah hikmah ilahi. Dan kita lihat sebagai kesimpulannya, berlaku pertukaran Kaabah ataupun kiblat ini pada hari Selasa, waktu zuhur 15 Syaban pada tahun kedua Hijriah. Dan itulah berlakunya selepas Rasulullah dibangkitkan sebagai Rasulnya 13 tahun, berpindah daripada Mekah ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Dan selepas tahun kedua, maka berlakulah pertukaran kiblat yang kita saksi sekarang. Jangan lupa Masjidil Aqsa ialah kiblat kita pertama. Wa min haitsu rajata wallu wajhaka syatrul masjidil haram fa innahu al-haqqu min rabbika wa min rabbika wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Surah Al-Azim. Dan inilah yang menjadi asas bahawa kiblat kita lah sebagai asas kepada sahnya solat. Kita lihat inilah Masjidil Aqsa. Di belakangnya ialah Kubah Sahrah yang kita bincang dalam kuliah lepas barangkali. Mereka membelakangi Masjidil Aqsa, menghadapi ke arah Mekah, yang jaraknya kita lihat sedikit melencong ke arah timur. Daripada berbanding dengan Mekah dengan Madinah, hampir ke arah selatan. Tuan-tuan, inilah Masjidil Aqsa yang kita bincang pada kuliah lepas. Jangan lupa dia sedang dizalimi oleh Yahudi sekarang. Mereka sedang ingin meruntuhkan masjid ini untuk dibina dengan binaan yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Dan sekarang mereka sedang berusaha untuk melakukannya. Mereka menceroboh berkali-kali, mereka membakar berkali-kali, tujuan untuk melihat kekuatan Islam. Dan kita lihat dibakar sekali lagi pada tahun 73. Dan mereka ingin melihat respon Islam, apakah yang kita lakukan apabila Masjid Aqsa, masjid kiblat pertama kita dicerobohi. Dan inilah sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah lepas barangkali, suasana di belakang Masjid Aqsa, di bawahnya telah digali sehingga struktur di atas telah retak, dan mereka mengharapkan masjid ini runtuh, dan mereka ambil peluang untuk membina bangunan lain di atas kompleks Masjid Aqsa yang cukup bersejarah dalam konteks kiblat Islam ini. Tuan-tuan, kita lihat Masjid Aqsa sentiasa diceroboh setiap kali umat Islam berpuasa. Setiap kali bulan Ramadan mereka akan menceroboh. Dan inilah terakhir, pada bulan Ramadan lepas mereka menceroboh. Dan mereka menceroboh masuk ke dalam Masjid Aqsa. Selain pada kita lihat Palestin itu sendiri telah ditukar menjadi Israel. Dan pada 10 Mei yang lepas, tahun lepas, Masjid Aqsa diceroboh sebagaimana yang kita saksikan. Mereka bom bertalu-talu ke arah Gaza membalasnya, dan akhirnya dibawa ke persidangan Bahasa Bersatu yang kemudiannya didamaikan. Rupa-rupanya Israel telah kalah pada tentera yang sangat sedikit teknologi ataupun tentera ataupun senjata yang ada, tetapi kekuatan jiwa inilah yang ditakuti oleh Israel. Dan inilah kita lihat pemandangan Masjid Aqsa sentiasa dicerobohi. Dan setiap kali dicerobohi, bangsa-bangsa itu bersidang, lalu mereka kutuk Israel kononnya. Dan lepas itu Israel akan melakukan kemusnahan lagi. Mereka bersidang lagi, dan mereka musnahkan lagi berkali-kali sejak tahun 1948, menunjukkan bahawa mereka tidak pernah respect kepada sentimen Islam ataupun kesucian Islam itu sendiri. Berbeza apabila kita lihat negara Ukraine diserang oleh Rusia minggu lepas, 2 minggu lepas. Mereka segera bersidang,
dan 144 buah negara keluar daripada persidangan ini, protes bahawa Rusia telah menceroboh negara jirannya, Ukraine, sedangkan Ukraine lah sebahagian daripada Soviet Union satu masa dulu. Dan mereka menunjukkan double standard terhadap Islam. 1 Mac lepas, mereka bersidang 140 perwakilan dunia keluar apabila wakil Rusia berucap untuk menyatakan kenapakah mereka menyerang Ukraine. Dan bagaimanakah perjayaan mereka dengan Ukraine? Bagaimanakah penyelewengan Yahudi ke atas Ukraine? Rupa-rupanya Ukraine lah dirancang sebagai negara Yahudi kedua oleh Yahudi, dan itulah sebab Putin terpaksa masuk untuk pertahankan Rusia daripada serangan NATO dan Amerika yang sudah berada di Poland. Berita yang terkeluar dari negara kita tidak menyatakan perkara ini. Dan apa yang saya sebutkan di sini ialah double standard bangsa bersatu apabila berhadapan dengan Islam dan berhadapan dengan negara Ukraine. Ukraine ini asal penduduk Israel sekarang ialah kebanyakan daripada Ukraine. Ukraine dengan Israel ada hubungan keluarga yang rapat. Dan apabila diserang oleh Rusia, maka segera kerajaan Israel mengambil orang Yahudi keluar cepat-cepat daripada Ukraine, menunjukkan bahawa hubungan Ukraine dengan Israel sangat rapat dan mereka sedang merancang untuk tujuan yang kita tidak tahu. Perdana Menteri Ukraine ialah Yahudi. Presiden Ukraine adalah Yahudi yang telah menzalimi umat Islam sekian lama. Maka ceknya sekarang batang untuk membela umat Islam yang dizalimi. Sedangkan berita yang sampai ke negara kita terbalik sama sekali. Tuan-tuan, mari kita lihat apa yang sebutkan malam ini bukan Ukraine tetapi sikap dunia terhadap umat Islam dan terhadap apabila Yahudi diserang di Ukraine, maka mereka segera bertindak. Rupa-rupanya seluruh kesatuan mereka bersama dengan Yahudi. 144 buah negara, 140 buah negara bersama Yahudi, dan itulah kita lihat apa yang berlaku. Dan mereka segera bertindak hari ini. Tetapi apabila Islam diserang, mereka ambil masa berpuluh tahun dan tidak pernah ambil sebarang tindakan kata Israel yang jelas menceroboh, membunuh dan menghalau umat Islam keluar daripada bumi mereka sendiri. Tuan-tuan, jangan lupa kita berada dalam Minggu Al-Quds, Minggu Perjuangan Masjid Al-Aqsa. Ini ialah tahun lepas. Tahun ini juga dilancarkan perkara yang sama untuk mengerti peristiwa sejarah umat Islam pertahankan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama. Yang kita lihat perjuangan ini tidak pernah tamat, dan sekarang perjuangan Masjid Al-Aqsa hanyalah dilakukan oleh penduduk Gaza, penduduk Palestin semata-mata. Orang lain hanyalah bersipati daripada jauh. Tuan-tuan, inilah untuk diperingat kembali kezaliman Yahudi apabila mereka masuk ke Palestin pada tahun 1948. Maka seluruh dunia berpadu untuk membawa orang Yahudi masuk ke Palestin. Dan kebanyakan mereka daripada Rusia, daripada Ukraine yang kita bicara tadi, daripada Poland, daripada Amerika, seluruhnya berkumpul di Palestin. Dan mereka membunuh umat Islam Palestin bertaburan. Inilah nasib umat Islam. Dibunuh yang berkali-kali saya sebut. Dan yang membunuhnya adalah Henry Geni, yang seorang yang sangat bencikan Islam, yang telah membunuh dan menghalau lebih daripada 750 ribu umat Islam Palestin, dan akhirnya dia dijunjung sebagai hero kepada Yahudi. Di atas jasanya dia diangkat menjadi pesuruh jaya tinggi British di Malaya. Tujuanlah untuk menghancurkan Islam di Malaya. Caranya untuk menjadikan Malaya sebagai Palestin yang kedua. Caranya dengan membuka pintu Malaya kepada pendatang yang bukan tempatan. Mereka membukakan pintu Malaya kepada pendatang yang mereka bawa. Supaya sebagaimana mereka membawa orang Yahudi ke Palestin, maka demikianlah mereka membawa bangsa lain ke Malaya, supaya Malaya menjadi Palestin dan dia segera ditembak di Tapah. Tuan-tuan, inilah sejarah negara kita yang sangat rapat dengan Palestin. Dan umat Islam telah mengadakan majlis kesyukuran di Palestin. Seluruh dunia meraihkan kematian musuh umat Islam yang sangat dibenci ini, kecuali Malaya sendiri yang bersedih sebab mereka menyanjung Henry Geni sebagai hero negara, sedangkan Henry Geni datang untuk menghancurkan Islam di sini. Tuan-tuan, jangan lupa Masjid Al-Aqsa. Dalam hadis yang saya kita baca,
Rasulullah bersabda, la tasyhadu rihal illa salasati masajid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjid Al-Aqsa. Tidak perlu kita bersusah payah untuk menyediakan kenderaan untuk melawat kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihat satu mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam penentuan kiblat. Apabila umat Islam telah sampai ke Yaman, Rasulullah berpesan kepada sahabat yang dilantik oleh Rasulullah menjadi gubernur untuk menyampaikan mesej Islam kepada orang Yaman. Dan Rasulullah berpesan supaya dibina masjid. Apabila mereka telah menerima Islam, maka binalah masjid bagi mereka. Suruhlah mereka bersolat. Dan bina masjid itu di kamu cari kebun Bazan. Rasulullah tidak pernah pergi ke Yaman. Kamu cari kebun Bazan namanya. Kemudian cari satu batu, kemudian duduk dekat batu tersebut, berdiri di situ, kata Rasulullah, tengok bukit yang nama bukit Din, Dayanun. Tengok bukit Din dan arah kiblat daripada Masjid Jami' Sana'a ini ke arah Baitul Maqdis, ke arah Baitullah ataupun ke Masjidil Haram ialah garis lurus daripada kebun Bazan, ada batu, tengok bukit, dan itulah kiblat. Subhanallah. Itu hadis. Dan sekarang kita lihat kiblat ini. Sekarang kita ada Google, kita lihat daripada atas. Dan kita coba lihat daripada atas, inilah yang disebut tadi. Sahabat itu namanya Wabar bin Yahnas, yang diutus Rasulullah berpesan supaya menyeru orang Yaman yang hati mereka sangat lembut Rasulullah. Ajaklah mereka supaya beriman. Sekiranya kamu dia mereka taat kamu, maka suruhlah mereka solat. Dan sekiranya mereka taat kamu, kata Rasulullah, pamur bibina al-masjid fi bustan Bazan. Kemudian kalau mereka sudah masuk Islam, taat pada kamu, maka binalah masjid. Masjid ini hendaklah dibina di kebun Bazan. Kita lihat siapa Bazan. Min safrah, di tepi batu. Ada kebun Bazan, ada batu. Batu itu pegang, batu itu dekat batu itu, tengok ke bukit nama Tin. Allati fi asli Ramdan wastaqbala bihi al-jabal allati yuqalu ad-Din. Kemudian arah kiblat ialah daripada batu tersebut menuju ke Gunung Din, dan itulah kiblat. Ini ialah sahih dalam sirah Rasulullah yang menceritakan bahawa kiblat pertama di luar daripada Mekah yang ditentukan dengan lisan Rasulullah sendiri. Dan tuan-tuan, sekarang kita sudah 1400 tahun berlalu, dan kita ada teknologi hari ini, kita dapat tengok slide. Kita tengok dengan jelas apakah arah kiblat daripada masjid tadi. Tuan-tuan lihat, daripada masjid ini, kalau kita ini dirangkaskan, direkatkan, buat satu garis daripada mana Rasulullah sebut tadi, Kebun Bazan, batu, Gunung Tin, buat satu garis tepat ke jatuh ke Rukun Yamani. Subhanallah, mukjizat agung yang kita saksi hari ini. Jadi tepat ke Rukun Yamani. Dan kita lihat dengan Google lagi, daripada Yaman, daripada Sana'a menuju ke Kaabah melalui Bukit Din tepat. Dan ini jaraknya sangat jauh, 816 km. Dan tuan lihat itu garis yang kita lukis itu, yang merah. Daripada masjid lalu Bukit Din tepat ke Rukun Yamani yang kita saksikan dengan teknologi moden ini. Subhanallah, mukjizat ini tak dapat disaksikan oleh para sahabat, tetapi Allah takdirkan kita yang menyaksikan mukjizat ini. Tuan-tuan, inilah di antara mukjizat yang abadi. Dan kita lihat sekali lagi, barangkali kecil, dan tuan lihat di hujung sana ialah Kaabah, di bawahlah Masjid Sana'a, ibu negara Yaman sekarang. Di situ kita panggil Masjid Jami' Sana'a. Dan Bukit Din tingginya 3.460 meter, sangat tinggi. Dan kita dapat lihat dengan jelas daripada Kebun Bazan ke arah Bukit Din menuju tepat ke Rukun Yamani di Kaabah yang jauhnya 800 lebih kilometer. Tuan-tuan, dia tepat masuk ke dalam Kaabah. Rain yang kita lukis sekarang tepat masuk. Ini mukjizat abadi.
yang kita dapat saksikan apabila ada teknologi moden hari ini, dan seolah-olah Bukit Din di tengah, Masjid Sona dan Kaabah dalam satu garis. Dan inilah mukjizat yang abadi. Tengok sekali lagi, ini gambar yang sebenarnya. Bukit Din dengan Sona ini tidak jauh, tuan-tuan. Dapat kita lihat sekarang pun masih ada Bukit Din itu. Sebenarnya Gunung Din, batu itu masih di preserve menjadi kiblat kepada Masjid Sona. Masjid Sona telah, barangkali tuan-tuan yang melihat, telah melawat lebih jelas pada saya, sebab saya tidak pernah pergi. Katanya masih dikekalkan batu yang Rasulullah sebut tadi. Dan Bukit Din dapat disaksikan sampai hari ini. Dan setiap kali kita pergi, kita menyebut subhanallah. Ketepatan yang sangat tepat, dan itulah mukjizat Rasulullah dalam konteks kali ini. Sekarang apabila Islam tersebar ke seluruh dunia, maka perkara yang asas dalam perjalanan kita, bawalah cara untuk menentukan kiblat, sama ada kompas yang tidak tepat, ataupun alat-alat yang lebih canggih yang menggunakan laser yang lebih tepat untuk menentukan arah kiblat. Tuan-tuan yang selalu berjalan, selalu mengembara, saya selalu bawa kompas tetapi tidak tepat, tapi kita dapat agak secara lebih kurang, tetapi kita harapkan itulah Kaabah dalam bentuk yang jauh, tuan-tuan. Satu lagi mukjizat Rasulullah yang kita dapat saksikan dengan slide hari ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biadihi," demi jiwa Muhammad di dalam tangannya. Innama baina bisra'aini, jarak di antara dua pintu syurga sangat luas. Sebagaimana jauhnya Kaabah daripada Mekah ke Hajar, ataupun daripada Mekah ke Busra. Busra berada di Syam dan Hajar berada di UAE sekarang. Rasulullah kata pintu syurga yang diberikan kepada orang beriman, besar pintu itu, ialah daripada Mekah sampai ke Busra di Syam, ataupun daripada Mekah sampai ke Hajar. Dan hari ini kita lihat dengan slide, jarak di antara Mekah dengan Busra di Syam dengan jarak daripada Mekah ke Hajar tepat sama. Jaraknya lah sejaraknya lah, saya tak bawa di sini, jaraknya lah ada sini. Jaraknya tepat sama jarak di antara dua tempat ini, exactly sama, yang hanya dapat kita ukur dengan satellite sekarang. Rasulullah menyatakan bahawa jarak pintu besarnya syurga ini yang diberikan pada orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk, ialah pintunya seolah-olah di antara Mekah dengan Hajar atau Mekah dengan Busra. Busra ini tempat Rasulullah melawat ketika baginda masih remaja, berniaga bersama dengan pakciknya. Itulah Busra. Dan jarak itulah pintu syurga yang sangat besar, tuan-tuan. Dan batu ini ialah sebahagian daripada mukjizat yang kita dapat saksikan ini. Sekarang kita nak tahu siapakah Bazan. Rasulullah sebut Bazan. Bazan ialah ada kisah dengan Raja Kisra. Raja Kisra ini pula dihantar surat oleh Rasulullah. Rasulullah mengutus seorang sahabat. Sahabat ini bernama Abdullah bin Khazafah. Abdullah, sampaikan surat saya kepada Kisra. Yadan biadin, tangan ke tangan, jangan ada perantaraan, kata Rasulullah. Dan Abdullah bin Khazafah masuk seorang pemuda, kemudian masuk ke istana Kisra. Di depan istananya penuh dengan kehebatan Raja Kisra, ada kapet yang tebal. Lalu turunlah Abdullah bin Khazafah dengan kudanya di atas kapet yang dimuliakan oleh Raja Kisra. Tetapi pemuda ini tidak takut pada siapa. Dia turun, dia pegang pedang, dia pacak ke atas kapet tadi, terpanjat seluruh istana. Seluruh istana terpanjat. Siapakah pemuda berani yang datang tiba-tiba ke depan ini? Lalu terjadilah dialog. Saya nak sampaikan surat ini daripada Rasulullah kepada Kisra, raja kamu. Kebetulan Kisra berada dalam singgasana tersebut. Kata Kisra, ambil surat daripada tangan pemuda itu, bawa pada saya. Tidak, kata Abdullah. Saya dipesan Rasulullah, sama ada saya hidup atau mati,
saya akan serah yadan biyadin, tangan ke tangan Kisra, tidak ada orang akan bertahan. Terperanjat Kisra. Kisra kata, biarkan dia datang sini. Lalu dibawa suratnya dan Kisra menerimanya. Kemudian dibuka surat tersebut. Bunyinya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Kisra azim Rum. Salam ala man tabal huda. Wa nabillahi wa rasulih. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar rasulullah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aduka bi adillah. Fa ini ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ana Rasulullah ila an-nasi kafah. Lidhalika man kana hayya wa hiqal haqqan lil kafirin faslim taslam. Fa in abaita fa inna ismul al-majus alaik. Rasulullah mengatakan, ini bismillahirrahmanirrahim. Surah ini daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Raja Rom, Raja Parsi, sejahtera kepada mereka yang menerima, mengambil, mengikut petunjuk. Dan hendaklah kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, dan saksikanlah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah satu-satunya, la syarikalah, dan tidak ada syirik kepadanya. Wa Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad ialah rasulnya dan hambanya. Dan saya ajak kamu dengan seruan Allah. Dan sesungguhnya saya adalah Rasulullah kepada manusia seluruhnya. Dan supaya saya memberikan peringatan kepada mereka yang hidup hatinya, dan memberikan kebenaran, waqal qaul alal kafirin, dan hak perkataan yang benar akan menimpa orang kafir sekiranya mereka apa. Taslam, dan selamat sejahteralah, Islamlah kamu, dan nescaya kamu selamat. Pain abaita, sekiranya kamu enggan, pain asmal al-majus alaik, maka seluruh dosa orang Majusi tertanggung di atas bahu kamu. Itu surat Rasulullah. Maka apabila mendengar surat tersebut, falamma an sama Kisra hadza risalah hatta ishtalat an-nar wa fi sadrihi fahtamara wajhuhu. Bila dia baca, dengar surat tadi, menggeletar, marah, mukanya merah macam api, dan orang ini timbul sebesar ini, orang tepi ini, dan segera dia menendangkan perasaannya, dan dia kata, siapa Muhammad ini? Man Muhammad Rasulullah, siapakah Muhammad ini? Dan bawa Muhammad ini ke depan Kisra, hidup atau mati. Inilah yang disebut oleh Raja Kisra. Dan surah ini dikoyak seperti surah ini, dikoyak 4. 1, 2, 3 surah Rasulullah. Surah ini masih disimpan. Dan inilah kehancuran kerajaan Kisra. Maka apabila berita ini sampai Rasulullah, maka disebut, Rasulullah mengatakan, demikianlah kerajaan Kisra akan hancur sebagaimana dia menghancurkan surah saya. Tuan-tuan, tidak siap dengan itu saja, maka kemarahan Kisra ini sangat-sangat membuat-buat. Segera dia menghantar surat kepada gubernurnya di Yaman, namanya Bazan. Wahai Bazan, tangkap Muhammad, hidup atau mati, bawa pada saya. Dan Bazan sebagai gubernur yang kemudian masuk Islam. Bagaimana kemazan masuk Islam? Cukup menarik, tuan-tuan. Bazan pilih 2 orang ahli gusti yang terbesar, terkuat di Yaman. Kamu berdua diamanahkan untuk menangkap Muhammad, hidup atau mati. Dan 2 ini meneruskan perjalanan daripada Yaman menerus ke Madinah. Dan akhirnya mereka temui para sahabat. Mereka ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tujuannya mereka tidak sebut, tetapi mereka minta untuk bertemu Rasulullah dan menangkap Rasulullah. Dan inilah terjadi dialog antara Rasulullah dengan 2 orang tadi. Walamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad halqat lihahuma, dan mereka masuk berjumpa Rasulullah. Mereka cukur janggut mereka. Mereka tak ada janggut dicukurnya, dan misanya tebal. Kemudian Rasulullah berpaling melihat wajah mereka. Rasulullah benci melihat orang yang tak ada janggut. Rasulullah benci orang yang ada misah tebal. Dan Rasulullah berpaling mukanya dan memberi syarat bahawa untuk bertemu Rasulullah, misai harus tidak tebal, janggut jangan cukur. Nak jumpa Rasulullah, janggut mesti panjang. Dalam hadis lain dipanjangkan.
dan misal ditrim. Orang ini cukur janggutnya dan misalnya dipanjangkan. Keluar, kata Rasulullah. Kamu keluar sehingga kamu buang misal kamu. Sebab kata Rasulullah, Tuhanku benci orang yang panjang misalnya. Walakin Rabbi amaroni bi anfa'il hayati wa qasar syarabi. Tuhanku kata Rasulullah minta supaya saya dipanjangkan janggutnya, janggut saya kata Rasulullah. Allah menyuruh saya panjangkan janggut saya dan dipotong misalnya. Kamu terbalik keluar sehingga kamu bersihkan wajah kamu, datang jumpa saya. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Inilah kisah di antara Rasulullah dengan dua wakil bazan. Kata Rasulullah, kamu keluar dan apakah tujuan kamu? Katanya, kami datang membawa surat daripada bazan.
Bazan mengatakan bahawa kami datang untuk menangkap Muhammad, dan lebih baik Muhammad ikut kami dan kembali ke Yaman dan akan diiring ke Kisra. Itu jawapan dua orang tadi. Maka kata Rasulullah, kamu keluar dulu, esok jumpa saya. Kamu balik, potong janggut kamu, potong misai kamu baik-baik, kemudian jumpa saya esok. Dan mereka bersedia untuk rehat dan esok datang kembali jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, Kisra yang suruh kamu datang tangkap saya melalui gamno kamu Bazan di Yaman, malam tadi telah mati. Malam tadi Kisra telah mati, dibunuh oleh anaknya bernama Syizran. Anaknya bernama Syizran. Rasulullah kata, malam tadi Kisra yang suruh kamu tangkap saya telah mati. Allah Tuhanku yang bunuhnya, yang telah mematikannya, dan anaknya lah yang membunuhnya. Lalu terperanjatlah dua orang wakil tadi. Mereka berpalingan dan berkata, sekiranya dia benar Rasul, apa yang dia sebut ini benar, kita tes kembali apakah benar apa yang disebut oleh Muhammad. Lalu mereka kembali ke Yaman. Sampai di Yaman, sampai surat daripada Parsi yang menyatakan bahawa Bazan harus keluar balik segera ke Kisra, sebab Kisra telah dibunuh oleh anaknya, tepat seperti Rasulullah sebut, dan segera patuh kepada raja baru namanya Syizwan. Oleh sebab itu, apa yang kamu disuruh untuk bawa saya telah terbatal ke Rasulullah, dan raja kamu pun telah dibunuh oleh Allah Tuhanku. Maka dia kembali berjumpa Bazan. Bazan kata, kita tengok dulu, kalau dia benar ada berita dan benar-benar sampai surat bahawa suruh Bazan balik ke Parsi dan untuk peristiwa untuk pengisytiharan raja baru. Lalu Bazan terus mengucap syahadah, dan berita syahadat Bazan mengucap syahadah ini sampai Rasulullah. Rasulullah sangat gembira, dan seluruh pembesarnya memeluk Islam. Maka benih pertama Islam telah tumbuh di Yaman, dan Rasulullah minta supaya sampaikan mesej kepada orang Yaman ini. Dan sekiranya mereka telah beriman ke Rasulullah, suruh mereka bina masjid. Masjid itu bina di kebun Bazan tadi. Bazan Gabno Kisra yang telah baru masuk Islam, dan Rasulullah mengatakan pergi ke kebun Bazan, dia ada kebun yang luas, dan cari batu dan bina masjid ke arah Bukit Din, dan itulah kiblat. Dan kita dapat saksikan sekarang. Inilah tuan-tuan, inilah kisah yang panjang, barangkali saya tidak dapat untuk ceritakan dengan detail, tetapi ringkasannya demikian. Maka kita saksikan kiblat yang ditentukan oleh Rasulullah ketika hayat baginda Allah ialah Masjid Sunnah, cukup istimewa, dan mereka lah yang datang ke negara kita. Orang Yaman lah yang bawa Islam ke negara kita kemudiannya mereka suruh kita bina menuju ke arah Kaabah berdasarkan kepada ilmu yang ada pada ketika itu. Ini Masjid Sunnah sekarang. Masjid ini telah dibina berkali-kali, tapi batu yang ditunjukkan Rasulullah tadi kekal sebagai kiblat kepada masjid. Masjid ini, tuan-tuan yang melawat sunnah, silalah saksikan mukjizat Rasulullah ini. Dan itulah di antara contoh penubuhan kiblat yang awal ditentukan oleh Rasulullah sendiri. Akhirnya orang Yaman lah yang kemudiannya mengembara ke seluruh alam Melayu kita. Dan lebih-lebih lagi keluarga Rasulullah, keluarga Ali yang sentiasa dipitnahkan oleh apabila kerajaan Umayyah mengambil alih, maka keluarga Ali telah dipitnahkan. Mereka berkumpul di Yaman. Mereka kemudian keluar dari Yaman dan menuju ke sebelah timur, termasuklah negara kita. Mereka lah golongan Alawiyah, iaitu golongan keturunan Rasulullah melalui Ali. Dan mereka lah kebanyakan menjadi pemimpin, raja-raja satu masa dulu, dan termasuklah ulama-ulama daripada keluarga ini. Itulah sebab kita sangat menghormati para habaib ini yang mereka wujud sampai hari ini. Mereka datang daripada Yaman apabila mereka dipitnahkan, dan mereka berkumpul di Yaman, dan daripada Yaman lah mereka menuju ke seluruh dunia, termasuklah negara kita. Tugas pada mereka ialah sampaikan mesej sebagaimana sahabat Rasulullah sampaikan mesej kepada mereka di Yaman. Dan apabila umat ini telah memeluk Islam, beriman, maka binalah masjid. Binalah masjid dan carilah arah kiblat,
Dan ketika itulah ilmu falak telah berkembang. Tetapi ilmu yang ada ketika itu masih lagi belum sempurna. Dan inilah masjid yang awal yang masih ada hari ini, masjid di mana ni? Di Chinooh, di Thailand, di Petani, di Narochebat, Tibet. Ini adalah masjid yang paling tua. Tuan-tuan, dia ada masa pergi melawat dan saya tak pasti apakah kiblatnya tepat atau tidak. Tapi inilah yang dibina oleh keluarga Hababit, yang mereka dihalau daripada Yaman. Mereka tersebar, kemudian membawa mesej Islam, dan kita menerima Islam direct daripada keluarga ataupun daripada orang Arab yang menerima Islam daripada first hand, daripada baginda Rasulullah ataupun daripada para sahabat. Masjid lain ialah Masjid Kapal Laut. Ini masjid paling tua di negara kita. Dan sekarang masjid ini dibina di Napoli, kemudian dipindah kembali ke Kapal Laut sebab tapak ini akan dibina tapak yang baru. Ini masjid yang paling tua, dibina oleh Wali Songo. Wali Songo asal daripada Yaman, menuju ke India, kemudian datang ke Champa, berkahwin dengan puteri Raja Cermin. Raja Cermin sekarang adalah Tanah Merah Kelantan. Kemudian melahirkan Wali Songo yang pertama. Maulana Ibrahim itu anak kacukan antara keluarga Rasulullah dan orang Kelantan, orang Tanah Merah. Melahirkan Wali Songo yang pertama. Kemudian diarah oleh Osmaniyah ketika itu untuk sampaikan mesej Islam ke Jawa. Di Jawa, Wali Songo membawa orang Kelantan sebagai pedulunya untuk sampaikan mesej kepada orang Hindu di Jawa. Itu sebab di Jakarta ada kapal Kelantan. Dan bila saya sebut Wali Songo bahasa ibunya daripada Kelantan, seluruh orang Jawa attack saya. Malam ini saya beri sejarah yang lengkap. Ayahnya Syekh Jamaluddin Al-Kubra datang dengan adiknya bernama Sanauddin, dan mereka sampaikan Islam di Champa. Champa sekarang Biana sekarang. Mereka berkahwin dengan puteri Cermin sekali lagi dan melahirkan Wali Songo yang pertama. Wali Songo pertama ialah orang Kelantan campuran orang Arab, yang kemudian diminta oleh Osmaniyah untuk sampaikan mesej kepada orang Jawa, sebab orang Jawa Islam sampai awal tetapi pengaruh Hindu sangat kuat. Dan Wali Songo membina masjid ini. Masjid ini namanya Masjid Kapal Laut. Selepas itu diteruskan perjalanannya sampai ke Jawa, dia bina Masjid Demak. Sama seperti Masjid Kapal Laut. Masjid Demak dibina oleh orang yang sama. Dibina oleh Wali Songo. Wali Songo bukan orang Jawa, tuan-tuan. Wali Songo 9 Wali Songo itu hanya satu orang Jawa. Yang lain semua orang daripada berbagai-bagai umat daripada seluruh dunia, termasuklah daripada Uzbekistan, termasuklah daripada Palestin, termasuklah daripada India. Dan orang Jawa sangat marah bila kita kata dia bukan orang Jawa. Bukan, seorang saja daripada Jawa. Dan mereka membina Masjid Demak. Masjid Demak dibina dengan bentuk plan yang sama dengan Masjid Kapal Laut. Dan kisahnya apabila mereka bertolak dari Champa menuju ke Jawa, apabila sampai ke pantai Kapal Laut di Kelantan, kapal mereka dipukul ombak dan mereka telah terbalik dan kapal bocor. Mereka berdoa kepada Allah supaya diselamatkan. Akhirnya mereka diselamatkan dan mereka bernazar sekiranya mereka diselamatkan, mereka akan bina masjid. Masjid inilah yang mereka bina. Mereka teruskan perjalanan ke Jawa dan membina masjid ini, Masjid Demak Agung. Oleh sebab itu Jawa dengan Kelantan ada budaya yang sangat rapat. Orang Kelantan pakai kain batik, orang Jawa pakai kain batik. Budayanya sangat rapat. Di Kelantan ada kapal Jawa, di Jawa ada kapal Kelantan. Inilah sejarah yang belum diterokai. Dan apa yang disebutkan ialah, maka Wali Songo membina masjid berdasarkan kiblat yang mereka pelajari. Tetapi ternyata salah. Tersalah sebanyak 14 darjah. Subhanallah. Masjid Demak tersalah 14 darjah, sangat jauh. Dan diperuntukkan sekarang. Bahkan kisah kiblat ini bukan saja zaman dulu, zaman sekarang pun masih ada masalah yang besar. Kalau tuan pergi, saya pernah pergi ke satu tempat di Selangor juga. Tiba-tiba arah kapeknya telah ada lain yang berbeza dengan kapek ini. Rupa-rupanya jauh dalam 3-4 darjah jauh. Jadi dibina oleh JKR dalam tahun 1980 baru saja dibina. Masih salah kiblat. Awatah lagi
arah kubur. Kita ada masalah besar dengan tanah kubur yang kebanyakannya salah kiblat. Kita ingat enteng, mudah, tetapi sebenarnya susah. Dan inilah kita lihat masjid yang utama pun masih salah. Sebab ketika itu ilmu kita belum sempurna. Ilmu falak hanyalah merhati pada bintang yang kadang-kadang tidak tepat dengan perhatian mata. Dan apabila satu masjid dibina, maka masjid lain dibina berdasarkan masjid itu. Maka salah satu salah semua satu kawasan. Kubur pun sama juga. Satu kubur yang pertama diletakkan di situ, kubur lain akan merujuk pada yang pertama tadi, kemudian berkembang sampai akhirnya bila diukur kiblat salah yang sangat jauh. Itulah sebab JAIS mengambil inisiatif untuk sukat kembali, cek balik setiap premis yang ada kaitan dengan JAIS, disemak kembali dengan aktifnya seluruh Selangor. Dan begitu juga Pahang juga aktif untuk menyukat kembali. Bahkan seluruh Malaysia sekarang sangat aktif, sebab perkara yang kita anggap senang sebenarnya tidak semudah yang kita sangkakan. Mekah sebagai tempat umat Islam berkumpul, di sinilah kita lihat ilmu-ilmu dikembangkan, termasuklah ilmu-ilmu at-turath, ilmu-ilmu yang bersifat usul, yang bersifat dengan asas, yang berasal dengan lanjutan, termasuk ilmu falak. Ilmu falak ialah ilmu lanjutan. Maka di sinilah umat Islam mempelajarinya kembali, menulisnya kembali, kemudian mencipta alat-alat, termasuklah isolat, termasuklah rubuk mujayyab, supaya kita dapat mengukur dengan tepatnya waktu solat dan juga kiblat. Dan itulah yang dikembangkan oleh ulama kita satu masa dulu, tetapi masih salah, masih lagi tidak tepat, dan kita harus semak kembali. Dan untuk menentukan rumus kiblat ini cukup sukar, tuan-tuan. Pelajar matematik sangat memahami, sebab bumi kita bukan rata, dia melengkung. Oleh sebab itu, bagaimanakah kita harus lihat dengan geo, dengan bukan saja dengan lurus untuk menentukan arah, tetapi dengan rumus yang sangat kompleks. Ini baru kita faham apabila kita belajar matematik hari ini. Dalam menentukan kiblat melibatkan geometri, melibatkan trigonometri, melibatkan dengan ilmu algebra dan sebagainya, yang umat Islam baru asas dalam kurunnya ke-9. Tuan-tuan, hari ini kita lihat ada kaedah untuk menentukan berdasarkan kedudukan matahari dan bumi. Umpamanya ketika zaman solstice ataupun zaman autumn ataupun zaman solstice ataupun dalam equinox, kita dapati pada masa tertentu, pada waktu tertentu kita lihat matahari berada di atas Kaabah, dan pada pukul sekian kita dapat saksikan di manakah arah bayang, dan bayang itu menentukan arah Kaabah yang tepat. Dan ini berlaku pada setiap tahun pada 25 Mei dan 16 Julai. Dan kita boleh semak secara sendirian, dan inilah antara kaedah yang kita pelajari sekarang, tuan-tuan. Sekarang kita melihat dengan berbagai-bagai alat masjid salah kiblat. Ini perkara yang sangat umum di Asia Tenggara. Sebab selama ini kita bina masjid bukan dengan secara saintifik, tetapi dengan berpandukan pada masjid yang sudah ada. Oleh sebab itu, tidak heran masjid-masjid ada tersalah 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah. 1 darjah 122 km kalau di Malaysia. Tengok masjid ini, surau ini, terpaksalah disengitkan sejadahnya supaya membetuli kiblat yang baru. Sedangkan masjid ini, surau ini dibuat sudah mengira kiblat, tapi apabila diukur dengan alat canggih termasuk dengan laser, maka dapati ada perselisihan sikit. Kompas tidak tepat, sebab kompas apabila ada besi dia akan tertarik pada besi, ada dinding dia akan tarik ke besi. Di sana tidak ada besi, dia akan pergi ke utara yang benar. Dua tempat, dua menunjukkan utara yang berbeza-beza, sebab ada pengaruh logam dalam bangunan tersebut, dan itu tidak selalu tepat. Inilah perlu kita pelajari. Sekarang di Indonesia, mereka sebagaimana kita juga ada pasukan sebelum didirikan bangunan yang ada hubungan dengan ibadah, maka pertama ialah menetapkan kiblat. Dan kita jika melakukan yang sama, tanah kubur tidak dapat kita lakukan, sebab dia sudah ada. Kecuali tanah kubur yang baru dibina, maka kita dapat membuat dengan arah yang betul, tetapi kebanyakan termasuk kampus saya tidak tepat dan lari hampir 45 darjah. Di Pahang yang paling parah 45 darjah atau lebih 45 darjah. Bagaimana nak betulkan? Makanya ada dua kelompok, itu ialah kiblat lama, yang kiblat baru dibuat tempat yang baru. Maka ada dua sempadan di kubur tersebut. Inilah di antara perkara yang menjadi perkara asas
fardu kifayah kepada sebahagian daripada umat Islam untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Islam. Sekarang alhamdulillah kita ada berbagai alat. Kita ada sekarang dengan alat, dan ini saudara kita, kawan kita yang mencipta alat yang canggih ini menggunakan laser, dan alat ini barangkali paling tepat setakat ini. Tuan-tuan boleh hubungi dia. Ini adalah Dr. Kasim Bali. Dia adalah pengarah bola cerap di Melaka dulu, sekarang telah bersara, dan dia aktif dalam mengukur ataupun untuk perkenalkan untuk alat-alat yang berkaitan dengan falak. Dan kalau boleh ajak dia datang ke sini sekali 2 hari, suruh dia bagi satu kursus ringkas tentang bagaimanakah untuk mengira waktu ataupun dengan menentukan kiblat secara ringkas. Saya cadangkan demikian. Tuan-tuan, sekarang apabila kita sudah mengetahui ilmu ini, satu masa dulu kita lihat Alaska umpamanya, ke manakah arah kiblat? Sebab kiblat boleh terus ke Mekah melalui lilitannya ataupun melalui satu lagi arah. Untuk pergi ke Jepun, tuan-tuan, untuk pergi England, kita boleh pergi ke Jepun. Kita pergi ke timur sampai ke England. Kalau nak pergi ke barat pun boleh. Kita pergi ke barat dapat jumpa England. Kalau kita pergi ke timur, Jepun. Kalau pergi ke barat, jumpa Kuwait. Pergi ke timur, pergi ke barat, jumpa tempat sama. Maksudnya bumi ini bulat. Jelas. Dan tuan-tuan, sekarang di manakah arah kiblat? Kalaulah tempat yang kita boleh pergi dua-dua. Dan oleh sebab itu, ulama kita menentukan tempat jarak yang paling dekat. Walaupun melalui kutub. Sekarang mereka menentukan kiblat arah kutub pula. Supaya ini baru ilmu kita, sebab tempat yang paling dekat kadang-kadang melalui kutub. Maka tempat itulah kiblat baru yang ditentukan, lebih-lebih lagi pada mereka yang duduk di kawasan Atik. Yang dulu mereka turut ke Mekah ikut jalan jauh, sekarang ikut jalan yang paling dekat. Itulah arah kiblat, dan itulah yang dibincang oleh para ulama kita. Bagaimana kau berpuasa di tempat yang tidak ada malam? Dan itu juga dibincang oleh para ulama, terutama di kawasan di utara atau kutub utara dan kutub selatan. Dan bagaimana kau untuk bersolat di atas kapal terbang? Inilah yang dibincangkan, tetapi kapal terbang masih rendah, tuan-tuan. Bukan tinggi sangat. Dialah berkali 800 meter ke atas. Oleh sebab itu, seolah dia berada di atas permukaan bumi. Dan kita dapat lihat di kapal terbang, kapal terbang ada arah kiblat, dan arah kiblat ini berdasarkan pada bumi kita menunjukkan arah Mekah, dan kita dapat bersolat dengan sempurna di atas kapal terbang. Kiblat sudah ada, solat belum pasti. Bagaimanakah solat dalam kapal terbang? Perkara yang perlu kita belajar, dan perkara ini perkara yang harus kita pelajari. Barangkali kena ada kursus bagaimanakah kita bersolat ketika dalam perjalanan dalam kapal terbang atas ISS. Sekarang perkara ini kita lakukan sekarang. Oleh sebab itu kita harus tahu, sebab saya perhatikan bila balik umrah subuh kebanyakan tidak solat. Sebab mereka tak tahu bagaimana solat atas kapal terbang. Baru balik daripada Mekah. Kalau balik daripada Mekah, baru balik daripada Mekah, apatah lagi bahasa lain. Tuan-tuan, kita bagi pujian kepada kapal terbang Iran, walaupun kita tak setuju dengan dia. Dengan bagaimana kita setuju, tapi kita tahu bahawa kapal terbang Iran ada satu kepaman, ada surau atas kapal terbang. Mereka menyediakan surau. Mas ada, tapi kecil. Kapal terbang yang first class, dia ada tempat solat, tapi kawasan itu sangat kecil. Tapi Iran memberikan ruang sebahagian daripada kapal terbang itu untuk solat berjemaah. Itu beza antara kita dan mereka. Dan kalau kita nak bincang tentang solat, tuan-tuan, ini yang mas punya sangat kecil. Inilah tempat kita lipat sikit kursi dan kita bersolat di situ, sebab kita tidak memberi keutamaan kepada solat. Dan untuk solat boleh solat, kata solat pun tak apa. Itulah. Dan bagaimana kita solat di ruang udara, ini perkara yang harus kita tahu. Kalau kita naik ke udara, kapal terbang, kita tak boleh tengok waktu solat di atas muka bumi, sebab dia belum maghrib. Oleh sebab itu, dalam konteks waktu solat, kawasan umpamanya di Kota Kinabalu, di bandar dengan di Kota Kinabalu yang gunungnya, dua tempat yang berbeza walaupun dekat-dekat. Sebab semakin tinggi kita naik ke atas, maka waktu solat berbeza, sebab matahari masih nampak. Tempat tanah tinggi harus kita ambil kira, tapi sekarang belum kita ambil kira. Di Kamar Highland pun tidak ambil kira tempat tanah tinggi ini. Ini perlukan pada kajian, sebab inilah fardu kifayah untuk umat Islam semuanya. Tuan-tuan, ISS berkata macam mana nak solat di atas langit. Ada ustaz kata kat bumi pun tak solat, nak solat atas langit.
Tidak, ini soalan benar. Sekarang umat Islam telah sampai ke ISS. Bagaimanakah kita untuk solat? Dan bagaimanakah untuk berpuasa yang tak ada siang, tak ada malam di sini? Kita pusing bumi banyak kali sehari. Subuh berapa kali sehari? Berkali, 40 kali subuh sehari. Bagaimana solat? Inilah memerlukan fatwa baru. Dan sekarang ISS telah menjadi pelancongan. Orang telah mengembara. Mereka hidup di atas ISS. Yang sekarang Amerika kata barangkali Rusia akan tembak ISS. Dia ingin menakutkan. Dia buat berita fitnah bahawa Rusia akan tembak ISS. Bohong, tuan-tuan. Tetapi apa sebab sendirilah bagaimanakah kehidupan di atas langit nanti. Tiba-tiba kita ada wakil kita. Yang pertama, bagaimanakah untuk bersolat? Maka sekarang perlu dikaji, dan ini telah dikeluarkan fatwanya oleh JAKIM. Bagaimana solat di angkasa. Dulu solat atas kapal terbang, sekarang di angkasa. Dan inilah perubahan zaman untuk kita, supaya kita berfikir ataupun menyelesaikan masalah Islam ini. Bahkan kita lihat orang Islam kedua yang terbang ke ISS ialah Al-Mansuri namanya. Dia orang UAE. Dia orang kedua barangkali yang solat di atas langit. Rupa-rupanya sudah 11 orang Islam yang pergi, yang solat 2 orang baru. Itu yang kita tahu, dan inilah satu perkara yang sangat besar. Rupa-rupanya sebelum ini sudah ada 11 orang angkasawan Islam yang pergi ke langit, dan mereka tidak pernah bincang tentang puasa dan solat. Dan sekarang tiba masanya apabila Islam yang committed dengan keimanan kita, yang mereka melakukan di mana saja, termasuklah dia melakukan solat di atas langit. Dan itulah caranya, dan dia menceritakan dengan begitu detail bagaimanakah bilakah subuh dia solat. Walaupun subuh 40 kali sehari, dia solat sekali saja. Berdasarkan tempat mana dia naik dulu. Dia naik di Kazakhstan, dia kira waktu Kazakhstan. Sama ada pusing banyak kali, tetapi kalau Kazakhstan maghrib, dia baru solat. Walaupun maghrib di langit atau banyak kali dah. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Dan sekarang JAKIM telah menyelesaikan masalah kiblat di langit, di ISS. Dan inilah di antara patut kepayah, iaitu masalah kiblat masa moden ini. Dulu ialah masalah kiblat di masjid yang dibina di rantau-rantau yang jauh daripada Mekah. Sekarang kita menghadapi masalah yang sama, yang memerlukan penyelesaian yang jitu daripada umat Islam. Dan bagaimanakah mereka bersolat sana. Bahkan mereka makan, minum air naik ke atas. Kalau di bawah, air jatuh ke bawah. Di atas langit, air jatuh ke atas langit. Air jatuh ke atas. Di sana kita panggil bawah, di sini panggil atas. Atas dan bawah hanyalah relatif. Kita naik ke bulan, di sana bawah, di sini atas. Bumi kita ini atas. Kita lihat bumi di atas langit, di bulan. Kita tengok ISS, bumi di atas langit. Rupa-rupanya kita semua di langit. Kita kata orang Indonesia orang seberang. Orang Indonesia kata kita seberang. Rupa-rupanya kita sama seberang. Rupa-rupanya kita semua di langit. Dan bumi ini berada di langit. Dalam konteks kosmos yang besar dan total itulah, kita lihat bagaimanakah salat, ke arah manakah mereka hadapi. Dan sebab tak sempat nak kira di manakah kiblat, sebab kiblat duduk di bawah, duduk di atas di bawah. Dan itulah pengalaman mereka. Tetapi mereka dapat mengambil gambar Mekah yang cukup indah. Ini gambar Mekah yang tidak boleh silap. Bagi seorang angkasawan yang berada di atas ISS, Mekah tak boleh silap sedikit pun. Sama ada malam atau siang, dia bercahaya yang sangat-sangat terang. Sedangkan semua lampu di Mekah ini warna putih. Tetapi yang putihlah Masjidil Haram saja. Semua masjid, semua lampu di kawasan Mekah itu putih, tapi yang nampak putihlah Masjidil Haram. Dan ada satu lampu yang menuju ke langit yang warna biru, entah daripada apa. Ini diambil oleh Rusia. Rusia mengambil, dia kata saya ambil gambar Mekah berkali-kali satu hari. Dan kota lain yang sangat cemerlang, tetapi Mekah sangat istimewa. Begitu juga Madinah yang sangat istimewa, yang dilihat putih pada atas. Walaupun semua bangunan di Madinah putih, tetapi yang nampak putihlah Masjid Nabawi. Dan itulah yang mereka sebut. Dan sekarang Rasulullah bersabda, la takun hatta taraw umran azaman lam takunu tarunaha wa lam tahditsunahu biha anfusukum wala tahditsunahu biha anfusukum.
Tidak berlaku kiamat sehinggalah kamu akan melihat perkara-perkara yang besar akan berlaku, yang kamu tidak pernah terfikir, yang tak kamu pernah sebut dengan lidah kamu, maka itu akan berlaku. Apakah ini sebahagian daripada apa yang disebut Rasulullah, iaitu kita melayang di angkasa raya, bersolat di ISS? Apakah ini bukan perkara yang luar biasa, yang tak pernah dipikirkan oleh manusia sebelum kita, dan kita ditakdirkan berada di hujung perkembangan teknologi, yang kita saksikan perkembangan teknologi dalam kurun ke-20 ini yang sangat-sangat menakjubkan, dan barangkali termasuk di dalam hadis yang disebut Rasulullah tadi. Dan saya tutup di sini. Saya minta maaf kalau telah terlambat ataupun terlebih masa, dan saya terlebih dengan bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawwur.